Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung tutorial Python kita dengan tengok topik operasi. Dalam topik ni kita akan fokus pada 4 operasi yang kita akan selalu pakai dalam Python. Yang pertama kita akan tengok operasi matematik, kemudian operasi logik, operasi perbezaan, dan akhir sekali kita akan tengok operasi keahlian. Dan untuk topik ni, jenis data yang kita akan fokuskan adalah pada jenis data boolean. Dan ingat balik, untuk boolean dia boleh simpan dua nilai, sama ada true ataupun false. Dan true dan false ni dia cuma nilai 1 dan 0, 1 untuk true dan 0 untuk false. Kenapa 1 dan 0? Sebab komputer, macam kita dah bincang sebelum ni, dia hanya boleh faham nombor sahaja. Baik, kita mula dengan operasi matematik. Untuk operasi matematik, kita ada 4 operasi utama yang standard. Kita ada tambah. Tambah kita boleh guna untuk nombor atau strings. Kemudian tolak. Tolak untuk nombor saja. Darab. Darab diwakilkan dengan tanda star. Dan kita boleh guna dia untuk nombor atau strings. Dan bahagi. Bahagi diwakilkan dengan simbol slash. Kita guna untuk nombor saja. Dan untuk yang advance sikit, kita ada eksponen. Eksponen dia adalah kuasa. Simbol dia adalah 2 kali star. Dan kita guna untuk nombor saja. Dan bawah dua ni adalah operasi special untuk bahagi. Yang pertama, modulus operand, simbol percentage. Dia akan memulangkan nilai baki untuk operasi bahagi. Memulangkan ni bermakna apa yang dia akan bagi kita lepas kita buat operasi tu. Ini satu term yang standard digunakan dalam programming. Usually keyword dia adalah return. Kita nak tahu satu function tu apa return value dia. Dalam case ni, untuk operasi ni, dia akan return atau memulangkan nilai baki untuk operasi bahagi. Dan untuk operasi yang last kali, kita ada floor division. Simbol dia 2 kali slash. Untuk floor division, dia akan pulangkan hasil bahagi tanpa baki. Satu elemen penting untuk operasi matematik ni adalah Python atau mana-mana bahasa pengatur caraan, dia akan ikut peraturan BODMAS. Jadi bila kita letak beberapa operasi dalam equation kita, susunan pelaksanaan dia dalam Python akan berdasarkan undang-undang ni. Baik, kita tengok satu contoh dekat sini. Saya akan type dalam Python shell. Contoh saya ada equation 10 bahagi 3 tambah 2. Dan 3 tambah 2 tu saya letak dalam bracket. Bila saya tekan enter, saya akan dapat jawapan 2. Baik, kalau kita tengok equation ni, kita ada 3 jenis operasi. Kita ada bracket, kita ada bahagi, dan kita ada tambah. Dalam ketiga-tiga operasi ni, operasi yang mempunyai priority yang paling tinggi adalah bracket. Jadi Python dia akan selesaikan segala apa yang ada dalam bracket dulu. Dan cara lain kita nak tulis equation ni adalah macam ni. Kita boleh tulis 10 per 3 tambah 2. Lepas selesaikan yang dalam bracket, kita akan dapat equation macam ni. 10 bahagi 5. Sekarang dia akan tengok ada satu operasi saja. Python akan terus selesaikan equation ni. Dan akan bagi kita jawapan 2. Baik, sekarang untuk equation yang sama, saya cuba buang bracketnya. Saya buat 10 per 3 tambah 2. Dalam kes ni, saya dapat jawapan 5.334. Totally lain daripada yang sebelum ni. Kenapa? Dalam equation ni, kita ada 2 operasi saja. Kita ada bahagi dan tambah. Dan ikut peraturan BODMAS, bahagi ada priority yang lagi tinggi daripada tambah. Jadi Python dia akan cuba selesaikan 10 bahagi 3 dulu. Dan cara lain kita boleh wakilkan equation ni adalah dengan cara macam ni. 10 per 3 tambah 2. Jadi Python dia akan selesaikan 10 per 3 dulu. Kita akan dapat 3.334 tambah 2. Dan sekarang kita ada satu operasi saja, operasi tambah. Jadi Python akan terus selesaikan equation ni dan bagi kita jawapan 5.334. Satu lagi contoh yang simple sikit.
Untuk equation ni, kita ada dua operasi saja, tolak dan tambah. Dan ikut peraturan BODMAS, prioriti untuk tambah lebih tinggi daripada tolak. Jadi Python akan selesaikan negatif 3 tambah 6, which is 3. Dan kemudian baru dia akan tambahkan dengan 5, which is 8. Seterusnya untuk eksponen ataupun tanda kuasa, kita gunakan simbol 2 kali star. Jadi ni sama juga dengan 2 kuasa 3 yang akan ditafsir oleh Python untuk dapat 8. Baik, sekarang kita tengok operasi bahagi dan dua operasi special daripada bahagi, modulus operand dan floor division. Contoh pertama yang saya nak cuba selesaikan adalah 10 bahagi 3. Saya dapat 3.33333. Sekarang saya cuba dengan floor division, 10//3. Dalam kes ni, saya dapat 3 saja. Sekarang pula, saya nak cuba dengan modulus operand, 10%3. Dan untuk kes ni, saya dapat jawapan 1. Kenapa? Kita tengok dalam slide kita. Baik, sebab dia senang saja. Pertama, kita tengok ni, 10 bahagi 3. Ni operasi standard untuk bahagi. Dia akan bagi kita jawapan 3.333. Kalau kita masukkan dalam kalkulator pun, kita akan dapat jawapan yang sama. Seterusnya, untuk floor division, 10 floor divide dengan 3. Kita tengok, kita dapat jawapan 3. 3 ni adalah hasil bahagi tanpa baki-baki dia. Jadi kalau dekat sini kita tengok dia hanya ambil yang sebelum titik perpuluhan. Ataupun untuk yang ni, dia akan ambil apa yang dekat atas ni saja. Dan last kali untuk modulus operand, 10%3. Jawapan dia kita dapat 1. 1 ni sebab dia akan ignore hasil bahagi itu sendiri, tapi dia hanya akan ambil baki daripada hasil bahagi tadi. Baik, sekarang kita tengok operasi matematik untuk strings. Macam yang saya sebut sebelum ni, kita boleh gunakan operasi tambah dan darab untuk jenis data strings. Cara dia senang saja. Kita tengok yang tambah dulu. Contoh, saya ada satu pembeli ubah nama first name dan saya simpan nama Adam. Okey, kemudian satu lagi pembeli ubah bernama last name, dan dalam last name saya simpan Jensen. Dan kalau saya nak gabung kedua-dua nama ni, saya buat first name tambah last name. Bila saya tambah kedua-dua pembeli ubah ni, saya akan dapat Adam Jensen. Jadi kita boleh tambah dua jenis data string gunakan operasi tambah. Cuma dia takkan include satu space dekat tengah-tengah ni. Space tu kita kena tambah sendiri. Jadi kalau saya nak tambah space, saya buat first name tambah, saya letak space saya sendiri, tambah last name. Jadi sekarang saya dapat nama Adam Jensen dengan space. Space ni saya tambah sendiri. Satu lagi operasi adalah operasi darab. Kita boleh kali string kita untuk nak paparkan dia beberapa kali. Contoh, saya nak paparkan nama Adam tu 5 kali. Saya buat first name kali 5. Jadi kita tengok dekat sini, dia paparkan Adam 5 kali. Dan ingat, setakat ni apa yang kita buat? Kita laksanakan operasi atas jenis data yang sama. Tadi kita gunakan nombor. Sekarang kita gunakan string. Jangan cuba laksanakan operasi atas jenis data yang berlainan. Tak boleh, kita akan dapat error. Contohnya, saya ada X sama dengan 5. Kemudian Y sama dengan 5. Tapi saya letakkan 5 ni dalam tanda petikan. Satu nilai tu kalau saya letak dia dalam tanda petikan, dia akan jadi jenis data string. Jadi bila saya cuba tambah nombor dengan string, saya akan dapat ralat. Baik, apa yang saya cuba buat tadi adalah saya cuba tambah X. X nilai dia 5 dan dia berjenis data integer dengan Y. Y pun 5 tapi dia berjenis data strings. Sebab apa string? Sebab saya letak dia dalam tanda petikan. Bila saya cuba tambah kedua-dua pembeli ubah ni, saya dapat ralat sebab nombor tak boleh ditambah dengan strings. Nak faham fenomena ni, kita kena
tengok dia dari segi teknikal. Iaitu kita kena tengok macam mana data ni disimpan dalam RAM kita. Dalam memori kita, nilai X akan disimpan dalam RAM dalam bentuk binary. Tapi dia akan diisytiharkan sebagai integer oleh pentafsir kita. Sama juga untuk Y, nilai dia akan disimpan dalam RAM dalam bentuk binary. Tapi sebabkan dia string, dia adalah ASCII binary. Pentafsir akan isytiharkan dia sebagai jenis data strings. Jadi bila saya cuba tambah integer dengan string, Python dia tak boleh tentukan apa jenis data untuk hasil. Dia akan pening sebab dalam hasil ni dia ada integer dan dia ada string. Integer tambah string dapat apa? Dia tak tahu. Jadi dia akan paparkan ralat di screen shell kita. Baik, settle part ni. Sekarang kita tengok operasi logik. Untuk operasi logik, kita akan tengok 3 operasi yang utama ni. Operasi AND, OR dan NOT. Baik, untuk operasi AND, cara dia menilai hasil daripada operasi AND ni adalah dia akan memulangkan nilai true jika nilai A dan nilai B adalah true. Jadi nilai di belah kiri dan nilai di belah kanan operasi AND true, dia akan pulangkan nilai true dekat kita. False jika tidak. Maknanya kalau salah satu ni tak true, dia akan pulangkan nilai false. Dan senang nak ingat, nama dia AND. AND adalah dan. Jadi kedua-dua ni mesti kena true. Nilai A dan nilai B kena true untuk dapat hasil true. Or dia akan memulangkan nilai true jika nilai A atau nilai B true. Jadi kat sini keyword dia adalah atau. Salah satu nilai ni true, kita akan dapat hasil true. Dan false jika tidak. Kalau kedua-dua false, kita akan dapat false. Salah satu true, kita akan dapat true. Dan akhir sekali untuk NOT. NOT ni dia akan terbalikkan nilai yang kita letak sebelah kanan dia. Contohnya saya tulis NOT nilai A. Kalau nilai A itu true, kita akan dapat false. Satu analogi yang saya boleh bagi untuk operasi logik, dalam kes ni untuk logik AND, saya boleh kata dia macam satu litar series. Untuk dapat hasil dekat mental queue ni, untuk menyalakan mental queue, saya kena tekan switch A dan switch B. Kedua-dua switch ni harus ditekan. Salah satu terbuka, queue takkan menyala. Jadi dalam bahasa lain saya boleh kata switch A dan switch B kena true untuk queue jadi true. Kalau salah satu switch ni false ataupun switch tu terbuka, queue akan false ataupun queue takkan menyala. Dan untuk logik OR, saya boleh wakilkan dia dengan litar parallel. Jadi untuk menyalakan queue, kita perlu tekan sama ada A ataupun B. Tekan salah satu saja. Sekali lagi, dalam bahasa lain, saya boleh kata untuk queue menyala ataupun untuk queue true, switch A atau switch B perlu true. Ataupun switch A atau switch B perlu ditekan. Untuk NOT gate, queue akan menyala jika switch A tak ditekan. Sekali lagi, dalam bahasa lain, saya boleh kata queue akan jadi true bila A jadi false. Baik, kembali ke Python kita. Dekat sini saya ada 3 pemiliubah A, B, C yang berjenis data boolean. Untuk kes pertama ni, A dia simpan nilai true, B false, C pula akan simpan hasil daripada A and B. Dan dekat bawah ni saya akan print nilai C. Bila saya run kod ni, kita tengok untuk kes yang pertama ni kita dapat C is false. Kalau nak dapat true, saya kena tukar B ni ke true. Sekarang bila saya run, saya dapat C is true. Sekarang kita cuba pula untuk operasi OR. Kalau kita tengok kedua-dua A dan B sekarang saya tukar ke false. Bila saya run, saya dapat C is false. Sebab dia untuk OR, salah satu nilai di sebelah kiri atau kanan kena true untuk dapat nilai true. Jadi kalau saya nak dia pulangkan nilai true, saya tukar salah satu ni ke true. Jadi sekarang saya buat A true, B false. Bila saya run, saya akan dapat C is true. Dan sama juga kalau kedua-dua true pun, saya akan dapat true. Last sekali untuk operasi NOT. NOT senang saja. Dia akan terbalikkan nilai yang kita letak di belah kanan dia. Dalam kes ni, B adalah true.
not B pula akan jadi false. Bila saya run, C saya akan jadi false. Sebab dia adalah not B, bukan B. B kalau true, dia akan jadi bukan B. Bukan B adalah false. Operasi seterusnya adalah operasi perbezaan. Operasi ni kita guna untuk buat perbandingan nilai. Sama ada satu nilai ni sama tak dengan satu lagi nilai, ataupun satu nilai ni lagi besar atau lagi kecil daripada satu lagi nilai. Kalau kita nak cek satu nilai tu sama tak dengan nilai lagi satu, kita gunakan simbol 2 kali sama dengan. Kenapa tak guna simbol sama dengan saja? Sebab simbol sama dengan tu kita dah gunakan untuk assign variables. Dan maknanya dekat sini, dia akan memulangkan nilai true jika nilai A dan nilai B adalah sama. Kalau nak cek sama ada nilai tu tak sama, kita gunakan simbol ni, tanda seru dan sama dengan. Simbol ni dia akan memulangkan nilai true jika nilai A dan nilai B tak sama. Untuk tanda ketiga ni, tanda standard dalam matematik, tanda greater than ataupun lebih besar daripada. Jadi dia akan memulangkan nilai true jika nilai A lebih besar daripada nilai B. Nilai di belah kiri lagi besar daripada nilai di belah kanan. Sama juga untuk tanda smaller than, dia akan memulangkan nilai true jika nilai A di belah kiri lebih kecil daripada nilai B di belah kanan. Dan untuk tanda yang bawah ni, dia sama macam yang atas, kecuali dia akan memulangkan nilai true jika nilai A lebih besar atau sama dengan nilai B. Dalam kes ni tadi, dia tak tengok sama, dia cuma tengok nilai tu besar atau tak. Dalam ni, dia akan tengok sekali, sama ada dia besar ataupun dia sama dengan nilai yang kita nak banding tu. Again, sama dengan kes ni, dia akan memulangkan nilai tu jika nilai A ataupun nilai di belah kiri lebih kecil atau sama dengan nilai B, nilai di belah kanan. Baik, kembali ke Python kita. Struktur kod yang sama macam tadi, cuma beza dia sekarang, pembuluh ubah saya sekarang berjenis data integer, dia adalah nombor. Dan di tempat operasi logik tadi, saya gantikan dengan operasi perbezaan. Baik, untuk kes pertama, A adalah 5, B pun 5, C sama dengan A sama tak dengan 5. Kita buat perbandingan dekat sini. Adakah A sama dengan 5? Kalau sama, dia akan pulangkan nilai true. Bila saya run, saya dapat C is true sebab A dan B adalah sama. Kalau tak sama, saya run, saya akan dapat false sebab A dan B tak sama. Baik, saya nak cek adakah A lebih besar daripada B. Kita tahu kedua-dua nilai yang sama. Kita akan dapat false sebab A tak besar daripada B, A sama dengan B. Kalau kita gunakan operasi lebih besar dan sama dengan, baru kita akan dapat true sebab operasi ni dia cek adakah A lebih besar atau sama dengan B. Dalam kes ni, A adalah sama dengan B, jadi dia akan pulangkan nilai true. Operasi last sekali yang kita nak tengok hari ni adalah operasi keahlian. Keahlian ni senang saja. Kita ada in dan not in. Jadi kita nak cek sama ada satu nilai tu adalah ahli daripada nilai yang lain. Dalam kes ni kita tulis A in B. Dia akan pulangkan true jika nilai A berada dalam nilai B, ataupun jika A adalah ahli B. Kalau untuk not in, dia akan pulangkan true jika A tiada dalam nilai B, ataupun A bukan ahli B. Senang saja yang ni. Kembali ke Python kita. Sekali lagi saya pakai kod yang sama, cuma beza dia dekat sini. Pembuluh ubah saya sekarang dia berjenis data string, dan tempat operasi perbezaan tadi saya gantikan dengan operasi keahlian. A saya letakkan nilai A, which is satu string. Untuk B saya letakkan nilai A, B, C, D. C pula dia operasi keahlian yang akan cek adakah A ni berada dalam B. A ada tak dalam A, B, C, D. Jadi bila saya run, saya dapat true sebab A ada dalam string A, B, C, D ni. Okey. Sekarang saya cuba letak A, C, D. Kita nak cek A, C, D ada tak dalam A, B, C, D. Bila saya run, saya dapat false. Sebab apa? Sebab
kita tak ada perkataan A, C, D sebiji macam ni dalam A, B, C, D. Kita ada A, kita ada C, D, tapi kita tak ada A, C, D tu sekali dalam A, B, C, D. Operasi ni kita boleh guna untuk list sekali. Contohnya kita nak check satu nombor tu ada tak dalam list kita. Dalam kes ni, nombor yang saya nak check adalah 3. Dan dalam list kita, kita tahu kita ada 3. Bila saya run, saya akan dapat true. Sekarang kalau saya tukar ni ke 30, 30 tak ada dalam list ni. Bila saya run, saya akan dapat false. Baik, sekarang kita tengok macam mana kita boleh gabung operasi kita, terutamanya operasi logik dan operasi perbezaan untuk dapatkan satu range untuk nombor yang kita nak. Contohnya nombor yang saya nak check tu, saya jadikan dia satu pembeli ubah X. Dan untuk masa ni saya letak saja nilai 5. Kalau X ni berada dalam range 3 hingga 7, dia kena kembalikan nilai true. Kalau dia luar daripada range ni, pulangkan atau kembalikan nilai false. Jadi kat sini saya boleh buat condition saya, C sama dengan X more than or equal to 3. Okay, X kena more than or equal to 3, and ataupun dan X should be less than or equal to 7. Jadi condition ni saya nak check X saya kena lebih atau sama dengan 3, syarat range saya yang pertama, dan dia kena kurang atau sama dengan 7, syarat range saya yang kedua, antara 3 ke 7. Bila dia capai syarat ni, dia akan return true. Kemudian saya print C, dan bila saya run, saya dapat true. Baik, kenapa kita dapat true tadi? Kita cuba analyse baris kod ni dengan lebih mendalam. Untuk expression di belah kiri ni, kita kata X more than or equals to 3. X kita adalah 5. Jadi 5 adalah lebih besar daripada 3. Expression ni akan jadi true. Untuk expression di belah kanan, kita kata X less than or equal to 7. 5 adalah lebih kecil daripada 7. Expression ni pun akan jadi true. Jadi true and true akan pulangkan ataupun hasilkan nilai true. Sekarang kita cuba nombor 7 pula. Range kita daripada 3 hingga 7. Yang ni pun sepatutnya kita dapat true. Dan memang betul kita dapat true dekat sini. Sebab 7 lebih besar daripada 3 dan 7 lebih kecil atau sama dengan 7. Jadi baris kod ni ditafsir sebagai true. Dan kalau saya letak nilai yang lebih daripada range kita, contohnya 17, saya akan dapat false. Sebab dia 17 lebih besar daripada 3, tapi 17 dia tak lagi kecil daripada 7, dia lebih besar daripada 7. Sebab tu kita dapat false kat sini. Baik, itu saja untuk tutorial kita hari ini. Hari ini kita dah tengok 4 jenis operasi. Kita mula dengan operasi matematik, kemudian operasi logik, operasi perbezaan, dan akhir sekali operasi keahlian. Dan kita juga dah tengok macam mana kita gabung dua operasi dalam satu baris kod kita. Saya harap kamu semua faham apa yang saya cuba sampaikan hari ini, dan jika ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa yang tak faham, boleh tanya saya di comment section di bawah.